Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So hari ini kita akan bercakap tentang satu topik yang dinamakan sebagai cara mengangkat barang dengan betul. Supaya bila kita mengangkat barang dengan betul, apa yang berlaku kepada diri kita adalah kita tidak akan ada merasa sebarang kesakitan ketika kita mengangkat barang. So, boleh tak saya nak tahu siapa dekat sini yang dah ready untuk mengetahui cara mengangkat barang dengan betul? And kalau katakan you all perasan, saya buat live ni dengan menggunakan satu software. So, lain sikit lah dia punya setup dia kan. So, topik kita adalah berkenaan dengan cara mengangkat barang dengan betul. So, siapa sini yang agak-agaknya dah ready untuk saya explain tentang cara exercise dengan betul tu. Right? So, Hai, siapa dekat situ tu? Okay, now, first of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah share video ni. Saya strongly suggest supaya you all share video ni sebabkan ianya mungkin akan menyelamatkan hidup seseorang. Especially, Waalaikumsalam, hai, okay, dah ready. Okay, thank you kepada mereka yang dah ready. So, alright. Sorry, okay. So now saya nak share sikit dekat dalam saya punya ni. Okay, now saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada mereka yang telah share video ni. Saya strongly suggest sekiranya you all nak membantu lebih ramai orang, better lah share Facebook Live ni kepada lebih ramai lagi orang supaya kita dapat menyelamatkan mereka yang mungkin sedang melakukan aktiviti-aktiviti atau benda-benda yang boleh membunuh diri diorang. Macam kenapa saya kata benda ni penting? Sebab sekiranya kita tidak share benda ni pada orang, kemungkinan besar diorang akan mengangkat barang, lalu apa yang berlaku kepada mereka adalah mereka pastinya akan mengangkat barang dengan cara yang salah. Lepas angkat barang cara yang salah, apa yang berlaku kepada mereka seterusnya adalah kemungkinan mereka akan ada masalah-masalah seperti macam what we call that, sleep disc ke dan sebagainya, dan ianya pasti akan memberi masalah yang lebih susah kepada orang lain juga. So, boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah membantu seramai lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja, dan insya-Allah sekiranya saya diberi peluang untuk membantu lebih ramai lagi orang untuk menurunkan berat badan, saya pastinya akan membantu mereka. Sebab itulah sebenarnya yang saya nak buat dalam situasi, dalam apa yang saya buat sekarang ni, supaya lebih ramai lagi mereka akan mendapat manfaat daripada sharing yang saya buat. Okey, boleh tak saya nak minta lagi sekali kepada semua, boleh tak komen you all ni daripada mana, tengah buat apa semua kan? Sebab apa? Sebab lagi best sekiranya kita dapat berkomunikasi dengan ramai lagi orang. Okay, now saya nak tengok berapa ramai agaknya yang dah ready untuk saya mainkan satu video ni. Siapa yang nak saya mainkan satu video ni, boleh tak komen dah ready untuk saya mainkan satu video ni. Saya nak mainkan satu video ni kenapa? Sebabkan saya rasa video ini sangat penting untuk kita memahami. Waalaikumsalam Kak Asma. Okay, saya nak ucapkan terima kasih sebenarnya kepada Kak Asma. Sebab ada Kak Asma sedar atau tak sedar, video ini adalah satu inspirasi daripada apa yang Kak Asma kita buat. So, bagi saya apa yang Kak Asma buat tu best sebenarnya, paling terbaik. Sebab apa? Kak Asma telah buat satu benda yang di luar daripada orang lain punya kotak pemikiran, saya rasa kan, iaitu mengangkat tong gas. Tapi sebenarnya bagus tau sebenarnya. Bagus sebenarnya mengangkat tong gas ni sebab bila kita mengangkat tong gas, sekurang-kurangnya kita sedang create kita punya muscle group yang tertentu supaya ianya akan dapat ditrain dan menjadi lebih kuat. Kenapa pentingnya untuk kita jadi lebih kuat? Sebab bila kita menjadi lebih kuat, apa yang berlaku kepada kita adalah kita pastinya akan dapat create muscle group yang lebih kuat. Waalaikumsalam Puan Sanisa, Kak Sanisa.
Puan Marbati. Okay, ready Alright, saya nak tengok berapa ramai lagi yang ready. Saya nak mainkan satu video ni. Siapa yang dah ready, saya mainkan sekarang. Boleh tak? Boleh ke? Boleh saya mainkan video ini sekarang. Okay, cuba tengok video ini baik-baik sebab mungkin video ni akan mengubah pemahaman kita berkenaan dengan cara mengangkat barang. Alright, so pastikan tengok. InsyaAllah saya akan explain balik semula video ni supaya semua kita akan faham video ni dengan jelas. So saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada nama YouTube channel ni. Nama YouTube channel ni adalah Muscle and Motion. Saya follow Muscle and Motion ni quite lama juga, especially bila saya nak memahami cara mengangkat yang betul. Sebab nak mengangkat barang pun kena ada cara yang betul. Kalau cara dia salah, pastinya ianya akan mendatangkan penyakit. So tengok video ni betul-betul sebab inilah sebenarnya waktu kita nak memahami cara yang lebih jelas. Safe lifting tips. How do you lift objects? Do you keep your back healthy? Okay, nak mengangkat barang. One of the biggest causes of back injury is lifting objects incorrectly. So, the big question is, how to lift a light or heavy object safely? What is the recommended way to lift heavy weights? Of course, one of the common mistakes is rounding the back, which creates a serious risk of damaging the lumbar vertebrae. The deadlift is suitable for heavy weights. Keep your back straight. Hold the load as close to your body as possible. This principle is very important in lifting weights high. Variation, deadlift with arm support. Another option for lifting heavy objects is the squat. Here too, we must make sure to keep the weight near the body and keep the back straight. The erector spina muscles stabilize the spine. Another option is lunge with arm support. Resting the arm on the thigh directs the forces to the ground. Bend the knees and keep the back straight. This variation is like the squat, but with legs closer together. On the left, we see a movement that is not recommended because it creates ongoing damage to the lower back. On the right, we can see careful maintenance of a straight back. What about light objects and forward bending? Bending forward is not a contraindication in our daily life. It is a very important movement to be kept and maintained. In many occasions in life, we need and should use segmental rounded bending in healthy back cases, such as in tying shoes, picking a light object off the ground, etc. In many daily activities that are not involved with high or vertical pressure, rounding the spine comes naturally. What about bending forward with a pathological spine condition? In cases of various back pathologies, this pattern should be avoided due to intervertebral disc problems. In a pathological spinal condition, it is recommended to maintain a straight back even when lifting light objects. Note, you should consult with a doctor in any pathological condition. For lifting medium to heavy weight, keep your back straight. For a lightweight object, we need and should use segmental rounded bending. In a pathological spinal condition, it is recommended to maintain a straight back. There is no one way to bend. We should teach our students or patients various strategies for bending, allowing... Okay, macam. So, poin dekat sini adalah dia ada 3 benda yang berlaku dekat sini. 3 benda yang berlaku. Benda yang pertama adalah bila kita mengangkat benda yang sangat berat. Waalaikumsalam Nur Fatimah Ahmad Bakarin. Alright, saya nak sambung. Right, pertama sekali adalah sekiranya kita kena tahu apakah objek yang kita nak angkat. Adakah ianya berat ataupun adakah ianya ringan. Soal berat atau ringan tu dia bergantung kepada individu. Kenapa? Sebab sekarang ni nak tanya, adakah suara saya masih lagi suara robot? Boleh tak komen? Right, pertama sekali adalah sekiranya lah tu kan. Right now, saya tahu kita sendiri akan tahu sama ada benda yang kita nak angkat tu adakah benda yang berat ataupun adakah benda yang ringan. So sekiranya kita nak angkat benda yang berat, bagi
pendapat kita, kita kena mengangkat dengan cara yang betul. Macam mana cara nak mengangkat yang betul, nanti saya akan replay balik. Bukan replay lah, saya akan tunjukkan melalui cara bergambar supaya kita akan faham cara yang paling betul untuk mengangkat barang supaya kita tidak akan mencederakan diri kita. Right? So far so good. Selamat malam Mazlan Ibrahim. Khabar? Okay, now. So now berbalik semula tentang tadi. Right? Tadi siapa yang faham? Siapa yang faham video tadi? Boleh tak komen siapa yang faham video tadi? Siapa yang faham video tadi boleh tak komen dia faham, sebab saya akan explain lagi sekali kepada semua tentang macam mana caranya untuk kita memahami cara ni. Alright. Okay, now saya nak buka satu lagi benda. Right, satu lagi benda. Saya harap korang semua dapat relax sekejap. Okay, now saya biasanya kan guna Excel ni. Biasanya saya akan buat dengan student dekat dalam Facebook group Black Magic Mentoring. Black Magic Mentoring saja saya buat benda-benda macam ni. So kita punya topik hari ni adalah cara mengangkat barang dengan betul. Apa cara mengangkat bebanan berat. Sebab ada sebenarnya bebanan berat ke ringan ke, so itu terpulang. Sekejap, boleh tak saya nak letak balik semula pada saya ni. Right, sekejap saya nak tunjuk satu benda. Faham Okay, cun. Ada yang faham, ada yang tak cakap apa-apa. Saya nak sekejap. Video capture device. Alright, cun. Mana ni? Right. Video capture device kat mana? Right. So kalau perasan saya sedang buat sesuatu yang sangat berbeza sikit. Berbeza tak berbeza lah kan. Berbeza tak berbeza lah. Yang penting sekali you all akan faham apa saya punya explanation. Dan saya cuba nak membantu you all supaya lebih faham lagi apa yang saya tengah buat sekarang. Okay, now. Siapa dah ready untuk saya repeat balik apa yang kita tengok video tadi? Siapa yang dah nak tengok? Okay, yang pertama sekali adalah kita kena tahu cara mengangkat bebanan dengan berat. Cara mengangkat bebanan dengan betul. Tak kisah sama ada berat ke, ringan ke ataupun medium berat. Okay, now, benda pertama sekali adalah sekiranya kita nak mengangkat benda yang berat. Sekiranya kita nak mengangkat benda yang berat, okay, saya nak tunjukkan sikit bendanya. Okay, kita katakan ini adalah satu bebanan yang berat, 20 kilo tu. Katakan. Alright, bila kita nampak satu bebanan yang berat, kita jangan sesekali membengkokkan badan kita macam ini sebab ianya sangat bahaya. Tunjuk sikit. Jangan membengkokkan badan kita macam ni. Sangat bahaya. Waalaikumsalam Cik Ta, apa khabar? Okay. Sekiranya kita nak mengangkat benda yang berat lah. Right, so sebab kalau katakan kita membengkokkan badan kita, belakang kita akan terbakar, meletup macam ni Ambil kau, meletup-letup. Okay, faham Kalau faham boleh tak bagi saya love? Sebab saya buat live ni adalah untuk mereka yang berada di dalam WhatsApp group nak kurus sihat cepat. Sebab saya rasa obligated untuk explain benda ni kepada mereka yang berada dalam WhatsApp group nak kurus sihat cepat, supaya kita semua dapat menurunkan berat badan, dan di samping itu juga kita dapat melakukan aktiviti exercise dengan cara yang lebih betul. Okay, faham kan? Nampak tak? Terbakar dia, bukan terbakar, meletup lah. Basically dia macam akan rasa lebih injured dekat belakang sekiranya kita membengkokkan badan kita seperti ini. So jangan sesekali membengkokkan badan kita macam tu, nanti badan kita akan terbakar, meletup. Right, next, macam mana cara yang betul? Cara yang betul adalah dengan bila kita nak mengangkat benda-benda yang berat macam ni, sepatutnya kita tidak boleh membengkokkan badan kita. Kita sepatutnya straightkan badan kita macam ni. Kita kena straightkan badan kita macam ni supaya muscle yang kita akan mengangkat dengan menggunakan muscle.
Kita bukan nak mengangkat dengan menggunakan tulang kita. Salah. Kalau kita mengangkat dengan menggunakan tulang kita, insya-Allah pastinya kita akan senang gila kena slip disc. Kita akan senang gila injured. Kita tak nak injured sebenarnya. Kita boleh buat kerja-kerja aktiviti seharian kita dengan cara yang betul. So dengan mengangkat barang yang berat dengan cara yang betul, pastinya kita boleh mengangkat kita boleh mengangkat benda yang lagi berat lagi. Okey? Sebab apa? Tulang kita satu benda yang fix. Dia tidak akan menambah berat. Tulang kita bergantung kepada tahap kalsium kita punya ketumpatan what we call that, ketumpatan tulang kita juga. Kalau ketumpatan tulang kita tak berapa nak tumpat, kalau tulang kita agak rapuh nak angkat benda berat macam ni katakan, pastinya akan senang gila akan patah ataupun terlari. So kita nak mengangkat sesuatu tu dengan menggunakan muscle kita. Banyak muscle yang akan involve dengan angkat berat macam ni. Contohnya macam peha kita punya muscle, betis kita punya nama sini latissimus dorsi, kita punya bicep, tricep, kita punya forearm, kita punya belakang ni kita punya glutes. Banyaklah, macam-macam lah. Kat belakang ni juga ada trapezius lah, ada rhomboids lah. Semua pun sedang membantu mengangkat berat ni. So mungkin berat ni 20 kilo. Sebenarnya kalau dengan mengangkat cara yang betul, 100 kilo pun kita boleh angkat. Malah lebih lagi. Alright, selain daripada cara mengangkat macam tu, kita pun boleh mengangkat dengan cara squat. Right, membengkokkan kita punya lutut macam ni, macam dalam keadaan squat. Kaki kita kena pastikan dia macam terkangkang sikit. Bukan kaki lah, dia punya tapak kaki kita kena terkangkang sikit, supaya kita boleh mengangkat benda yang berat tu lagi berat daripada apa yang kita rasa berat sangat. Faham ke faham? Right, so dengan cara squat, heavy object lah. Ataupun kita boleh buat dengan cara lunges macam ni. Kita boleh mengangkat, katakanlah ini tak apa nak berat sangat lah kan. Tadi tu mungkin kita rasa cakap benda berat, macam saya sebutkan tadi, berat ke tak berat ke, medium weight ke apa ke semua, itu semua bergantung kepada bergantung kepada individu. Kalau you all rasa benda tu berat, dan berat lah. Kalau rasa ringan, dan ringan lah. Sebab mungkin Cik Tipah ni rasa angkat benda Allah ni mungkin bagi dia berat. Mungkin Cik Kia ni rasa benda dia ringan. So bergantung kepada individu, bergantung kepada apa aktiviti kita dalam seharian. So far faham ke faham? Kalau faham boleh tak komen faham? Sebab saya risau juga kalau ada yang tak faham ni. Saya kena pastikan you all semua faham. Kalau faham boleh tak bagi saya love. Berapa ramai agaknya yang sini dah faham, berapa ramai yang mungkin saya boleh sambung dan teruskan lagi. Okay. Kalau faham boleh tak bagi saya love. Berapa ramai agaknya yang faham. Waalaikumsalam. Okey. Kak Zahara kata Assalamualaikum. Dia kata faham. Okey. Alright. So now, seterusnya adalah kita nak mengangkat benda yang tak berapa nak berat sangat. So kita boleh angkat dengan satu tangan sahaja, tapi satu tangan lagi kita macam sendal lah, bukan sendal. Kita support dengan lutut kita. Pastikan dekat lutut tau, bukannya dekat peha, dekat lutut. Sebab lutut ni dia sedang support juga directly dengan kita punya tumit. So macam itulah cara dia. Mengangkat dengan menggunakan satu tangan. Kalau berat dia tak berapa nak berat sangat, dia medium weight lah. Right. So ini adalah cara yang betul. Right, dalam mengangkat barang sama ada berat ataupun ringan. Cara ini adalah salah. Jangan angkat cara macam ni, confirm meletup tulang belakang kita. Right, so that's why semalam Kak Ros kata angkat benda yang salah akan menyebabkan kita jadi slip disc. Alright, mungkin juga akan jadi rahim kita jatuh juga untuk wanita lah. Tetapi sebenarnya kalau kita mengangkat dengan cara yang betul, percayalah rahim kita takkan jatuh punya. In fact, rahim kita akan terapung-rapung berada kat tempat dia yang betul. Rahim terjatuh ke tidak. So sekarang ni kisah dia cara mengangkat barang yang betul itu ataupun cara mengangkat barang yang salah, itulah yang menjadi punca utama sama ada kita akan injured ataupun tidak, dan akan menjadi punca utama sama ada kita mampu mengangkat benda tu lagi berat daripada biasa ataupun tidak. So sekarang ni kita cakap pasal benda yang angkat benda yang berat dan angkat benda yang separuh berat.
Right, so kita nak tengok pula slide seterusnya. Macam mana pula kalau kita nak bengkokkan badan kita dengan bebanan yang ringan? Okay, so far so good So far boleh follow tak? Ya, so far boleh follow tak? Saya tak sengaja tak nak tunjuk gambar saya sikit sebab saya malu. Hari ni saya malu, saya tak make up. Saya nak make up tapi tak sempat nak make up. Okay, siapa dah ready? Dah ready boleh tak bagi saya love? Berapa ramai yang dah ready? Untuk saya cerita tentang macam mana cara kita nak bengkokkan badan sekiranya nak mengangkat benda yang ringan ataupun nak buat benda yang ringan. Siapa yang dah ready boleh tak bagi saya love? Saya tengok berapa ramai agaknya yang dah ready untuk saya explain kepada mereka. Right, adalah seketul 2 love like semua. Boleh lah boleh lah. Setakat mana yang hardor je lah ke? Okay, now seterusnya. Right, Puan Sarisa Saini faham. Irawati faham. Asarinah binti Jilan Dayang, Waalaikumsalam. Right, so kita pergi ke yang seterusnya adalah apa? Kita boleh mengangkat barang. Kita boleh mengangkat barang sekiranya barang itu ringan. Macam saya sebut tadi, barang tu ringan ke, barang tu berat ke, itu semua adalah berkaitan dengan individu. Macam saya, benda yang ringan tu of course lah benda yang ringan. Benda yang berat tu of course lah benda yang berat. Tapi saya masih lagi boleh angkat 100, bukan nak belagak, tapi this is the real thing. Saya boleh mengangkat 150 kilo, insyaAllah going to 160 kilo dengan cara deadlift, tapi dengan cara form yang betul. Right, hi Puan Faisal, apa khabar? So inilah cara mengangkat barang yang ringan. So korang boleh bengkokkan badan macam ni, tak ada masalah. Sebab bila kita bengkokkan badan macam ni, sebenarnya kita sedang stretchkan belakang kita juga sebenarnya. Setakat stretching tak ada masalah, tapi jangan letakkan bebanan yang sangat berat dekat kawasan sini sehingga kan dia boleh sampai terlari salah satu disc kat sini, bergantunglah kan. Right, so next, apa dia? Ini cara dia okey, tak ada masalah. Korang boleh buat cara macam ni any day of the week. Cara macam ni juga adalah cara macam kita sedang mengikat tali kasut ke, kita angkat barang yang ringan daripada bawah, daripada lantai ke dan sebagainya. So itu tak ada masalah kalau katakan nak membongkokkan badan kita. Cumanya tak boleh, jangan mengangkat barang yang berat ataupun ringan dengan menggunakan kaedah yang macam ni, bahaya. Okay, next is macam ni ikat tali kasut kan, tu tak ada masalah sebabkan kita masih lagi boleh membengkokkan badan kita sebab kita tak ada sebarang benda kita nak mengangkat kat sini, ataupun barang kalau nak mengangkat pun ringan, so tak ada hal. Next is, ini okey lah boleh follow boleh follow Okay, next is membengkokkan badan sekiranya ada masalah tulang belakang. Sesiapa yang ada masalah tulang belakang, memang dah sedia ada masalah tulang belakang, cara dia lain sikit. Dia tak boleh buat cara macam bengkok-bengkok macam ni. Tak boleh. Cara ni tak boleh. Right Untuk mereka yang ada masalah tulang belakang, cara macam ni tidak dibenarkan langsung. So apa yang kita kena buat adalah sekiranya nak mengangkat barang ataupun tak mengangkat barang ke macam mana ke, sekiranya nak mengangkat barang lah especially sekiranya ada masalah tulang belakang macam ni, saya salah sama ada slip disc ke apa ke, apa yang kita kena buat adalah kita haruslah yang ni kalau ada masalah tulang belakang, kita kena angkat macam ni sampai satu tahap kita kena macam berdiri dengan satu kaki, tegakkan badan kita dan ambil dia walaupun ianya adalah benda yang ringan. Kaki kita kena macam lepas ke belakang sikit. Kena pastikan kita ni tulang belakang kita ni adalah straight. Barulah kita boleh barulah kita boleh untuk buat angkat barang ke apa benda semua. Cara yang sebelah kanan ni okey, boleh pakai kau tim. Cara kat sebelah kiri ni tak boleh. Ini hanya untuk mereka yang ada masalah berat badan sahaja. Masalah berat badan lah, masalah tulang belakang saja. Faham clear Right. So next is, okay, ini adalah salah satu dari, ini adalah dia punya summary. Summary dia apa? Summary dia adalah kepada mereka yang
nak mengangkat benda yang berat ataupun medium. Tak kisah sebenarnya, dia bergantung kepada individu apakah sebenarnya benda yang berat bagi kita, apakah benda yang ringan bagi kita. Cara nak mengangkat yang betul adalah dengan cara mengangkat macam sebelah kanan ni. Ada 4 gambar. Right, yang ni jangan ikut, bahaya. Bahaya, dangerous. Achtung. Right? So, kalau pula nak angkat benda yang ringan, kita boleh angkat macam ni. Membengkok ni. Right. Ada Tuan Mazlan Ibrahim bertanya, kalau orang yang gemuk macam mana pula? Okey, macam mana pula? Nanti kita tengok macam mana pula kan. Confuse juga ni, macam nak angkat ni. Right, so kalau nak mengangkat benda yang ringan, kita boleh guna cara macam ni. Boleh kalau nak mengangkat benda yang ringan. Tetapi kalau mereka mempunyai masalah tulang belakang, jangan guna cara macam ni, kena juga guna macam ni. Walaupun angkat benda yang ringan seperti bola golf ataupun nak mengangkat sulu kat lantai, hanya boleh guna cara macam ini saja sebab kita tak nak letakkan bebanan terlalu banyak sangat kepada kita punya tulang belakang, sehingga kan sakit belakang kita akan jadi semakin teruk. Okay, so far clear tak? Kita ada 3 situasi. Situasi pertama adalah mengangkat barang yang berat. Situasi yang kedua adalah mengangkat barang yang ringan. Situasi yang ketiga mengangkat barang yang separa ringan, yang tak berat, yang tak ringan lah, medium weight. Okey, kita juga ada explain tentang macam manakah cara nak mengangkat barang kepada mereka yang tidak ada masalah tulang belakang dan kepada mereka yang ada masalah tulang belakang. Okey, now ada soalan yang bertanya, kalau orang yang gemuk macam mana pula? Macam mana pula? Tapi sebelum tu saya nak cakap thank you kepada Muscle and Motion sebabkan memberi saya something to show pada kita punya live hari ni. Alright, so discard lah. Right, so macam so far so good. So far boleh follow So far boleh follow tak? Kalau boleh follow cakap boleh follow, boleh bagi love sikit kalau boleh follow. Okay, Allah, so far boleh follow kan? Okay, now ada yang bertanya ni, kalau orang gemuk macam mana pula? Kalau orang gemuk macam mana pula? Jawapan dia sebenarnya kita boleh je buat cara mana-mana pun. Asalkan kita nak mengangkat barang. As long as kita tak membebankan tulang belakang kita, I think everything should be fine. Kalau orang yang gemuk kan, okay, saya bagi contoh satu lagi gambar. Kenapa saya rasa cara macam ni mudah untuk develop perut yang flat. Siapa nak tengok satu cara macam mana nak developkan perut yang flat? Saya nak tunjukkan sikit cara melalui kaedah bergambar lah. Siapa nak tengok ni? Siapa nak tengok boleh tak bagi saya love? Siapa yang tengok boleh tak bagi saya love? Sebab saya nak tengok siapa agaknya yang ready. Boleh follow. Alright, Alhamdulillah. Okay, now saya nak tunjuk satu gambar. Gambar ni kemungkinan kita akan memahami serba sedikit tentang macam mana cara kita nak mengangkat barang yang betul. Kemudian kita boleh mengempiskan perut kita pun dengan betul, dengan best. So siapa yang ada masalah perut yang buncit, perut yang maju ke depan, ataupun kenal sesiapa yang ada masalah perut yang maju ke depan, so korang kena tengok benda ni baik-baik. Suruh dan paksa mereka yang ada masalah perut ke depan supaya tengok tengok gambar ni dengan betul-betul. Apa yang saya share ni akan ada kena-mengena dengan apa yang saya cakap semalam, live saya semalam jam 9 malam. Sebab saya rasa ini adalah sangat penting juga kepada mereka yang nak mengempiskan perut mereka. Okay, now ready Now tengok ni. Alright, semalam saya dah bagi tahu ada satu exercise, ada banyaklah exercise ni, nama dia compound exercise. Saya dah bagi tahu 7 cara macam mana cara nak mengempiskan perut. 4 daripadanya adalah melalui cara pemakanan yang betul, 2 adalah cara exercise yang betul, 1 adalah dengan cara cukup rehat lah, kurangkan stres. Okey, cuba kita tengok gambar-gambar ini. Korang perasan setiap movement. Jangan tengok yang sebelah kanan, jangan tengok sebelah kiri ni, tengok sebelah kanan ni Tengok sebelah kanan ni. Mana highlighter? Boleh lah. Tengok kat sebelah sini. Tak nampak pula. Okey, tengok kat sebelah kanan ni. Pen.
Tengok sebelah kanan ni. Kalau korang perasan, setiap movement yang dia buat, dia merangkumi pergerakan upper body dan lower body. Perasan ke? Perasan. Bermaksud, pergerakan dia akan melibatkan muscle dekat kaki dia, muscle dekat buntut dia, muscle dekat pinggul dia kan. Pinggul dia, muscle dekat peha dia, muscle dekat betis dia, muscle dekat hamstring dia, dan juga muscle dekat tangan dia, muscle dekat belakang ni muscle kat sini. Dan sebenarnya apa yang menstabilkan upper body dan lower body? Contohnya saya tak gambar ni, ini adalah bahagian upper body. Yang ini adalah bahagian lower body. Apa yang menstabilkan upper body dan lower body? Cik komen. Siapa tahu ni memang power. Siapa tahu apa yang sebenarnya yang menstabilkan upper body dan lower body? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Azian Afar. Boleh tak jawab soalan saya ni? Siapa yang dapat follow? Siapa yang dapat follow boleh tak jawab soalan saya? Apakah yang menstabilkan ataupun bahagian tubuh belah manakah yang akan menstabilkan upper body dan lower body? Jawapan dia adalah of course lah, perut. Tengok perut ni. Kalau katakan perut ni tak kuat, sudah pastinya kita akan jatuh ke depan. Ataupun mungkin akan jatuh ke depan lah, sebabkan dia punya gravity dia macam ke depan. Kan? That's why sampai satu tahap kita kena support dengan lutut ni dengan bahu dia supaya kita tak jatuh ke depan. So dengan menggunakan muscle dekat perut kita ni, ianya akan membantu kita mengangkat barang dan menstabilkan badan kita supaya dia tak jatuh ke depan. Itulah point dia. So bila kita kerap menggunakan ataupun melakukan aktiviti-aktiviti macam ni, contoh dia, okay, mengangkat barang macam ni, right? So akan apa yang peritnya Puan Marbati? Saya pun terkejut dah. Apa yang perit ni? Ada yang terseksa ke dekat sini? Rupanya perut, typo. Okay, balancing perut. Exactly, perut. So bila kita menggunakan aktiviti upper body dan lower body punya exercise, perut akan memainkan peranan untuk stabilizekan badan kita supaya tak jatuh ke depan. Cuba bayangkan sekiranya kita selalu menggunakan perut kita, selalu menggunakan abs kita. Ada tak gambar abs kat sini? Saya nampak tadi gambar abs kat sini. Gambar abs kat sini akan membantu kita supaya lebih mudah untuk stabilkan badan. Of course lebih mudah untuk kita mengempiskan perut kita. Alhamdulillah, betul angkat barang semalam ni. Alhamdulillah. Okay. Right. So far faham Ini antara exercise lah, antara pergerakan yang biasa kita buat hari-hari. Selain daripada tu, macam kita nak bangun duduk pun kita perlukan perut juga sebagai stabilizer, sebagai penstabil, supaya bila kita duduk tu kita tak duduk dengan macam jatuh terus. Kita boleh duduk dengan slow-slow. Sebab apa? Perut kita pun tengah menstabilkan badan kita supaya kita dapat tak jatuh ke belakang, tak jatuh ke depan. Dan bila kita bangun tu pula, kita pun boleh bangun tanpa kita nak terjatuh ke depan. Macam itulah point dia. Okay, so far okay? So far boleh faham tak saya punya explanation? So far boleh faham tak saya punya explanation? Hai Rohana, thank you Sifu. Thank you Puan Rohana Ana. Right, so far okay tak? Boleh faham tak? Boleh follow tak? Boleh follow ni? Boleh follow tak agak-agaknya? Agak-agak boleh follow tak? Kalau boleh follow, boleh tak komen boleh follow? Cumanya sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita haruslah mengangkat barang dengan cara yang betul. Jangan membebankan tulang belakang langsung. Sebab sangat bahaya. Sangat gila bahaya kepada mereka yang mungkin baru lagi berjinak-jinak dengan dunia mengangkat ni kan. Sebab saya pun pernah salah angkat juga, dan apa yang berlaku, saya ada masalah kat sini. Masalah dekat saya punya, mana ni? Apa nama ni? Ni lah. Masalah itu sampai sekarang. Tapi tak apa.
tak ada masalah sebenarnya, bukan masalah dengan tulang, itulah masalah dengan saya punya muscle sikit. InsyaAllah kalau saya pergi jumpa dengan chiropraktik, InsyaAllah boleh terbantulah. Cumanya saya tak dapat nak jumpa chiropraktik sebabkan apa nama tu, COVID-19 punya hal lah. So sangat penting untuk kita melakukan exercise dengan betul, sangat penting untuk kita mengangkat dengan cara yang betul supaya ianya tidak akan mengganggu kita punya tahap kesihatan kita. Sebab apa yang kita buat sekarang ni adalah untuk kita sihat. Kita nak mengangkat barang tu sebenarnya adalah untuk bantu kita mendapatkan mungkin perut yang flat ke, ataupun kekuatan ataupun strength ke kan, supaya kita boleh melakukan aktiviti kita yang seharian dengan lebih baik. Dan juga ianya akan membantu kita mendapat bentuk badan yang kita mahukan. Alright, so far so good boleh follow. Kalau boleh follow, Alhamdulillah. Saya tak dapat nak buat live lama-lama sebabkan bagi saya live ni, saya pun tak ada konten yang banyak sebenarnya. Saya hanya cerita pasal satu exercise saja, deadlift. Satu je exercise saya explain hari ni tentang deadlift. InsyaAllah kalau katakan berminat, saya boleh cerita tentang exercise yang lain macam squat, overhead press, bench press, apa lagi, pull up, push up semua. Tapi saya rasa itu semua tak penting sangat lah. Saya rasa yang paling penting sekali, sebabkan apa yang saya tunjukkan tadi tu adalah benda yang kita mungkin buat hari-hari. Angkat-mengangkat kan, angkat-mengangkat kita kena buat cara betul. Dengan cara yang betul itulah insya-Allah paling mudah sebenarnya untuk kita mendapatkan impact bentuk badan yang kita nak. Alright, itu sahaja daripada saya. Siapa sini yang dapat sesuatu boleh tak komen dia dapat sesuatu. Sebab saya dah tengok berapa ramai agaknya antara kita yang dah dapat sesuatu daripada sharing saya ni. Apa yang saya nak sebenarnya adalah you all semua boleh dapat manfaat daripada sharing yang saya buat pada hari ini. Saya harap ianya boleh membantu kita semua, right, supaya kita boleh berada dalam keadaan yang sihat. Kita tidak akan ada masalah seperti masalah dengan masalah dengan kita punya pinggang ke dan sebagainya, kerana sekiranya kita akan ada sikit masalah lah dari macam-macam sudut. Right, itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda saya ada berjaya. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada esok hari. Kepada mereka yang mungkin yang berada di dalam WhatsApp group nak kurus sihat cepat, boleh tak suggest kepada saya apakah topik yang you all nak saya share esok hari, supaya ianya akan memberikan saya idea tentang macam apakah topik yang saya nak sampaikan esok. Alright, itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda saya ada berjaya lagi sekali. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.